عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى صحابته غر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Hadirin mukminin rahimakumullah, malam ni kita terus untuk sama-sama kita mengambil iktibar pengajaran daripada kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dalam bab menyatakan tentang larangan berbuat kezaliman. Hadis yang ke-15 dalam bab ini. Wa an Abi Qatadah Al-Harith bin Rab'i radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. Daripada Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu katanya, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di kalangan mereka menyampaikan ucapan. Dalam ucapan itu baginda menyebut bahwasanya jihad dan iman adalah afdalul a'mal, amalan yang paling tinggi. Amalan yang paling mulia ni adalah jihad dan juga iman. Didahulukan jihad di sini mengikut para syurah kerana jihad itu tak mungkin orang boleh berjihad pada jalan Allah tanpa iman. Lalu diletakkan al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah, wal iman, dan iman afdalul a'mal, adalah amalan yang paling afdal. Amalan yang paling berkelebihan di dalam Islam ni adalah jihad, dan jihad itu tak mungkin boleh berlaku apabila tidak disertai dengan apa yang dipanggil dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ketika mana nak suruh kita untuk berjihad, Allah Taala akan panggil dengan sapaan orang yang beriman. Kerana orang yang sudah ada keutuhan iman, barulah dia boleh berjihad. Sebagai contoh, dalam surah Hajj ayat yang paling akhir, surah Al-Hajj ayat yang paling akhir. Surah Al-Hajj ni kalau ambil nisbah nama, tidak ada rukun di dalam Islam melainkan Al-Hajj, haji sahaja yang dinamakan dengan nama surah. Allah Taala mulakan awal surah itu tentang kiamat. Ya ayyuhan nasu inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi syadid. Allah Taala sebut tentang goncangan yang akan berlaku pada hari kiamat, menyebabkan kamu akan lihat manusia itu sukara, macam orang mabuk.
wa ma hum bisukara, mereka sebenarnya tidak mabuk, walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu terlalu pedih. Allah Ta'ala cerita, kemudian selepas cerita tentang kiamat, Allah Ta'ala cerita tentang masyhad pada hari mahsyar kelak. Lepas Allah Ta'ala cerita tu, di celah-celah tu ada sikit cerita berkaitan dengan haji. Wa azim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kemudian ada cerita tentang korban, wal budna ja'alnaha lakum. Cerita tu, kemudian Allah Ta'ala pertegaskan tentang iman. Barulah akhir sekali di surah tersebut ditutup dengan menyebut wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim ila akhir ayat. Allah Ta'ala kata, berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Allah lah yang memilih kamu dan Allah lah yang menamakan kamu sebagai seorang Islam. Bila kamu dah berpegang dengan Islam, wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah Ta'ala tidak menjadikan dalam urusan agama ini sedikit pun yang susah. Artinya, Allah Ta'ala mempertegaskan ataupun Allah Ta'ala ajak kita untuk tekan tentang iman. Setelah ada iman, insan sanggup untuk keluar berjihad. Keluarlah ungkapan macam Abu Bakar ini Siddiq apabila dia beri seluruh hartanya pada jalan Allah, yang semua kita tahu, bila ditanya ma baqiya lak, apa yang tinggal untuk kamu, dia kata Allahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya. Keluarlah cerita tentang Uthman bin Affan berjihad dengan hartanya. Keluarlah cerita-cerita ini kerana sudah ada iman. Lalu Nabi sebut amalan yang paling besar, amalan yang paling afdal adalah jihad fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah dengan makna jihad yang lengkap, bukan jihad dengan makna qital sahaja, bukan jihad dengan makna perang sahaja, jihad dengan makna fi sabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman, tanpa iman, jihad itu tidak akan menjadi, tidak membawa sebarang erti. Ketika itulah bangun seorang lelaki. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya?" Dia kata, "Ya Rasulullah, apa pandangan tuan ataupun tuan nak kata apa? Sekiranya saya keluar dan saya terbunuh pada jalan Allah, mati syahid, apakah dengan sebab saya terbunuh itu atukaffaru anni khataayaya, akan menyebabkan segala kesalahan saya itu dikafarahkan, dihapus kirakan? Apakah macam tu ya Rasulullah?" Nabi SAW sebut, dan Nabi SAW sebut dalam 3 bentuk. Dalam maksudnya, kalau kita tak boleh sebut, dia adalah 3 syarat utama untuk dia itu disebut sebagai syahid dan dosanya dikifarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya 3. Kemudian bila setelah itu kita tengok sampai hujung hadis, Nabi SAW sebut dengan tambah 1 perkara lagi. Dia kata na'am, Nabi kata ya, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbirun. Nabi kata ya, sekiranya kamu bunuh di jalan Allah, maknanya ya, dosa kamu akan dikifarahkan, dosa kamu akan dihapus kirakan, dosa kamu akan dihapuskan sekiranya kamu terbunuh pada jalan Allah, kamu syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sabirun, dalam keadaan kamu sabar. 1, kamu sabar. 2, muhtasibun, kamu mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Buat tu bukan kerana lain, bukan buat kerana liyuqal, untuk orang kata kamu berani. Tak. Kamu buat tu bukan semata-mata kerana ada sikit perasaan asabiyah ataupun ada sikit perasaan hamiyah yang disebut dalam suratul Ahzab tu, hamiyatul jahiliyatil ula, perasaan dendam, kesumat, marah, sayang kepada kaum dan sebagainya. Bukan kerana itu. Muhtasibun, semata-mata kerana Allah, betul-betul kamu keluar berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muqbilun ghaira mudbirun, dalam keadaan kamu sedang maju ke depan, bukan kamu sedang lari. Orang yang lari pada dalam jihad, dia telah memilih untuk berjihad dan dia telah dipilih untuk berjihad. Ketika duduk di dalam medan, dia lari. Nabi sebut salah satu daripada dosa besar yang 7 adalah lari daripada medan perang. Salah satu daripada dosa besar yang disebut dalam hadis dengan al-mubiqat, 7 dosa besar. Kan disebut, Nabi kata ijtanibu as-sab'al mubiqat,
hendaklah kamu hindarkan diri kamu daripada 7 dosa yang menghancurkan. 7 dosa itu salah satunya dia sebut apa? Lari daripada medan. Lari daripada medan jihad. Dah berada di medan perang, tiba-tiba dia lari daripada medan. Orang ini kalau kata dia mati dalam keadaan mudbir, dalam keadaan lari, maka pada ketika itu dia tidak dianggap sebagai syahid. Adapun Nabi kata sifat lengkap untuk kamu dianggap sebagai syahid, dan syahid itu menyebabkan dosa kamu dikifarahkan semua sekali adalah apa? Adalah kamu kena jihad dalam keadaan sabirun, bersabar, muhtasibun, mengharapkan redha Allah, muqbilun ghaira mudbirun, dalam keadaan kamu sedang maju ke depan, bukan kamu sedang lari. Maka Allah akan mengkifaratkan dosa kamu. Tiba-tiba Nabi diam. Nabi bertanya kepada yang bertanya tersebut, kaifa qulta? Sebenarnya macam mana soalan kamu? Kawan ni bangkit ulang tanya, ara'aita in qutiltu fi sabilillah? Dia kata, bagaimanakah, apa pandangan tuan, atau tuan nak kata apa? Ara'aita in qutiltu fi sabilillah, sekiranya saya terbunuh pada jalan Allah, apakah atukaffaru anni khatayaya? Apakah seluruh dosa saya akan dikifaratkan? Nabi SAW sebut, dan dalam hadis dalam penghubung ni Nabi SAW tambah yang keempat. Nabi kata, ya, sekiranya kamu terbunuh, wa anta sabirun, kamu bersabar, muhtasibun, kamu mengharapkan redha Allah, muqbilun ghaira mudbir, dalam keadaan kamu maju ke depan, bukan kamu sedang lari, illa dain. Yang keempat, illa dain, kecuali hutang. Sekiranya kamu ada hutang, dan hutang itu adalah hak manusia antara kamu dengan manusia yang lain, kamu tidak akan dikifaratkan dosa hutang. Dosa hutang tidak akan dikifaratkan. Kamu syahid sehingga orang menghapuskan, orang membayar bagi pihak kamu akan hutang tersebut, barulah kamu dikifaratkan dosa-dosa yang lain. Fa inna Jibril qala li zalik. Nabi kata, sesungguhnya baru sebentar tadi Jibril bagi tahu kepada aku. Wahyu. Jibril alaihi salam, Jibril ni, malaikat Jibril, dia adalah pembawa wahyu, dan dia membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi tak sebut illa dain. Bila Nabi tak sebut tu, Nabi Jibril memberitahu kepada Nabi, maka Nabi kata, fa inna Jibril qala li dhalik, demikian yang diberitahu kepada aku oleh Jibril. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ada 3 benda yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini. Yang pertamanya adalah tentang seafdal amal. Seafdal amal adalah jihad fi sabilillah, iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tuan-tuan, sikap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi yang cukup jelas. Dan ini kaedah Nabi dalam menyampaikan. Katanya pendek tetapi lengkap. Nabi sebut apa? Seorang itu akan dianggap sebagai syahid dan dikifaratkan dosanya sabirun, muhtasibun, muqbilun ghaira mudbir. Jelas. Dia punya ucapan dia cukup ringkas. Tapi ringkas itu membawa makna yang cukup besar. Membawa makna yang jami' dan lengkap, yang sempurna, lengkap, tak perlu tanya kepada orang lain lah. Dan itulah yang Nabi sebut antara keistimewaan Nabi, wa utitu al-jawami al-kalimi. Saya, antara keistimewaan Nabi, kata Nabi, saya ni diberikan kalam-kalam jawami', kalam yang lengkap, sempurna, pendek, 3 patah perkataan menjelaskan tentang hukum seorang yang mati pada jalan Allah. Sabirun, muhtasibun, muqbilun ghaira mudbir. 3 perkara ni menjelaskan kedudukan orang yang mati kerana terbunuh pada jalan Allah. Sabirun, dirinya, dia saja yang tahu. Muhtasibun, dia saja yang tahu. Dan sudah tentulah, dia saja tu dengan makna di kalangan manusia ni, dia yang tahu betul sebab apa dia buat ni. Muqbilun ghaira mudbir, itu orang lain juga tahu. Lepas tu bila mai yang keempat, Nabi kata illa dain, kecuali hutang. Pengajaran yang ketiga daripada hadis, adapun berkaitan dengan hak manusia, dia tidak boleh dikifarahkan oleh orang lain. Yang boleh mengkifarahkan dosa tersebut adalah si pemunya harta
ja'alanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita minal muhtasibin as-sabirin, di kalangan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang muhtasib, yang mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, yang ke-16 dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis? Qalu المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دام هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tadi kita tengok salah satu daripada cara Nabi menyampaikan, Nabi berdiri, Nabi panggil sahabat duduk keliling dia, Nabi sampaikan. Kaedah Nabi juga dalam menyampaikan ucapan, menyampaikan pengajaran, antara kaedah Nabi juga, Nabi bertanya. Sebab itulah tuan-tuan akan jumpa banyak dalam hadis Nabi ni, Nabi SAW tanya, kamu tahu tak benda ni? Atadruna, kamu tahu tak apa dia? Kamu tahu, dia akan bertanya. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW bertanya, salah satu kaedah dia nak ambil. Sebab itu Nabi disebut sebagai khatibul anbiya, selain daripada Nabi Syuaib. Selain daripada Nabi Syuaib ini sebagai pemidato di kalangan para Nabi, ukapan yang hebat. Selain daripada itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ungkapan dia jawami'ul kalimi. Ungkapan dia itu sempurna dan lengkap. Dia tanya apa? Atadruna manil muflis? Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Kita baca dalam bulan lepas, kita baca juga hadis ketika mana hadis yang ke-11. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut tentang 3 bulan haram dan nak sebut tentang perkara yang haram sesama kita, semua benda Nabi gunakan dengan kaedah bertanya. Dia kata ayyu yaumin haza, hari apa ni? Ayyu baladin haza, kita duduk di negeri mana ni? Semua tu Nabi gunakan kaedah bertanya. Salah satu daripada cara nak tarik perhatian orang, Nabi tunjuk kat kita, salah satu daripada kaedahnya adalah dalam bentuk bertanya. Dan dia bertanya tu satu perkara yang dah ada istilah di kalangan orang ramai. Dia tanya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang muflis? Orang yang bankrupt itu, tak kamu tahu siapa? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Kerana ini adalah satu perkara yang telah dikenali di dalam masyarakat. Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak ada dirham dan tidak ada sebarang mata benda dunia. Dia tak ada apa. Orang muflis ni orang yang tak ada apa-apa. Itu orang muflis. Dan ini adalah satu istilah yang masyhur. Kemudian Nabi SAW sebut, adapun innal muflisa min ummati, adapun yang aku nak bagi tahu ni adalah muflis di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat kelak bawa pahala salatin, sembahyang, siyamin, puasa, zakatin, zakat. Yang 3 amalan daripada 5 amalan, 3 rukun daripada 5 rukun ni, Nabi tak sebut syahadah kerana dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh zakat, dia tak boleh puasa kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak mengucap. Sebab itu syarat sah dan syarat wajib kepada semua amalan-amalan ni adalah Islam. Syarat yang pertama, syarat wajib puasa apa dia? Islam. Syarat wajib sembahyang apa dia? Islam. Syarat sah puasa apa dia? Islam. Syarat sah puasa sembahyang apa dia? Islam. Islam yang pertama. Sebab tu Nabi tak sebut. Dia main ni memang sebagai seorang Islam dah, bukan sebagai seorang yang tidak Islam. Seorang Islam dah. Jadi dia bawa apa? 3 amalan yang secara zahir dia nampak kata dia buat secara sempurna. Salatin, sembahyang, siyamin, puasa, zakatin dan zakat. Orang yang buat tiga perkara ni, zakat paling tidak adalah zakat fitrah, dan haji dia berkaitan dengan istita'ah. Mungkin ada orang Islam yang tak pi kerana tak istita'ah, tak mampu. Mungkin ada orang Islam yang tak pi. Dan kemungkinan itu kemungkinan yang cukup banyak.
Tapi seorang Muslim dia tak boleh tak sembahyang. Seorang Muslim dia tak boleh tak berzakat. Paling tidak adalah zakat apa nama, zakat fitrah. Seorang Muslim dia tak boleh termasuk di kalangan orang yang tak berpuasa. Jadi seorang Muslim yang baik, yang ada pakej yang baik, paling tidak amalannya dia mai dan dia buat dengan sempurna. Tapi kata Nabi, masalah dia apa? Wa ya'ti, dia datang pada hari kiamat kelak, wa qad syatama haza, dia maki kawan tu. Wa qadhafa haza, dia tuduh kawan tu berzina. Wa akala mala haza, dia makan harta kawan tu, makan secara rasuah ke, makan secara tipu dan sebagainya. Wa safaka dama haza, dia mengalirkan darah kawan tu. Wa daraba haza, dia pukul pula kawan ni. Makna dia ada masalah dengan manusia. Sama ada dalam bentuk maki ke, dalam bentuk tuduh. Qazaf ni adalah tuduh perbuatan yang jijik, atau orang Melayu sebut kata fitnah. Makan harta secara batil, menumpahkan darah orang tanpa sebab, dan memukul orang tanpa sebab dan tanpa hak. Lalu kata Nabi, fayu'ta haza min hasanatihi, diberikan kepada orang yang dia maki tu kebaikan dia. Kebaikan dia. Dia ni yang sempurna ni. Yang mai betul-betul dengan semayang, puasa, zakat. Sempurna ni. Diambil dan diberikan kepada kebaikan dia kepada orang yang dia maki. Wa haza min hasanatihi, kepada orang yang dia tuduh, kepada orang yang dia makan harta dan sebagainya, semua tu diambil dan diberikan kepada setiap orang tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, sekiranya pada hari itu habis semua kebaikan dia, sebelum daripada dia menyelesaikan semua kesilapan dia dengan manusia itu, ukhiza min khatayahum, diambillah daripada kesalahan mereka, faturihat alaihi, lalu dihempuk kepada dia, diberikan kepada dia, summa turiha finnar, kemudian dia dilempak ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Hadis ni tuan-tuan, sekali lagi masih dalam bab ini, Nabi SAW sebut tentang orang yang sempurna. Orang yang sempurna pada kadar awam. Orang yang sempurna pada kadar awam. Dia puasa, dia zakat, dia haji. Dia puasa, dia sembahyang, dia zakat. Pada kadar awam ni cukuplah. Nabi tak sebut tentang kebaikan-kebaikan lain, sebab ini adalah nak sebut kadar awam. Adapun orang yang pada jenis-jenis apa nama tak sempurna hak ni, hak tu sedut kira lagi lah. Hak tu sedut kira lagi lah. Hak jenis sembahyang pun tak cukup, sembahyang sudah hari raya Aidilfitri saja. Ataupun jenis zakat pun dia buat tak buat tak puas saja. Ataupun jenis puasa pun puasa kira jarang-jarang puasa yang wajib tu pun kadang-kadang dia kecoh diri dia dan sebagainya. Tak kira hak tu. Hak ni kira hak kadar sempurna bagi awam ni. Sembahyang selesai, zakat selesai, puasa selesai. Tapi dalam masa yang sama dia tak selesai dengan manusia. Nabi SAW kata, diberikan kebaikan dia kepada orang yang dia buat salah. Kalau dah sempurna lengkap, maka diambil faturihat alaihi, dilempak keburukan mereka kepada dia, summa turiha finnar, kemudian dia dilempak di dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Jadi tuan-tuan, hadis ini nak menunjukkan tentang selain daripada rahmat Allah Azza wa Jalla, sebahagian daripada makna rahmat Allah itu juga adalah Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil. Selain daripada dia suruh untuk kita menunaikan hak kita dengan Allah Azza wa Jalla dalam hidup kita sesama insan, kita disuruh untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama insan. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis yang ketiga, hadis yang ke-17 dalam bab ini, dan ini lebih hebat. Nabi SAW nak tunjuk tentang dia sendiri. Kata Nabi SAW, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhanu bihujjatihi min ba'd fa aqdi lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Muttafaqun alaih. Tuan-tuan, demi Allah,
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang sempurna. Demi Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang telah menyampaikan risalah, ballaghar risalah wa addal amanah, dia telah menunaikan segala amanah, wa nasaha lil ummah, dan dia telah meninggalkan kita dengan nasihat yang terbaik. Wa tarakana ala mahajjatil bayda, dia telah meninggalkan kita dengan satu pancaran cahaya yang jelas dan putih, seputihnya. Baginda adalah insan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi nak tunjuk tuan-tuan, nak tunjuk tentang betapa besarnya tentang kezaliman ini, baginda menyebut, diriwayatkan daripada isteri baginda Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana bashar, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini adalah manusia. Tuan-tuan, kita belajar, orang yang belajar di sekolah Arab tahu perkataan innama ni dia panggil adatu hasrin. Adatu hasrin ni bawa makna apa? Terjemahan dia tuan-tuan, hanya saja, itulah satu-satunya, tak ada hakikat yang kedua. Nabi nak sebut, Nabi sebut tentang dirinya, Nabi kata innama ana bashar, sesungguhnya tak ada hakikat yang kedua, inilah hakikat yang sebenar-benar hakikat. Innama, sesungguhnya aku adalah manusia. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW bersebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim tentang dalam surah Yasin, innama ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti mana kamu. Wa ma 'allamnahu as-sa'ra wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghi lah. Allah Ta'ala kata dia bukan tukang syair, bahkan kami tak pernah ajar syair kepada Muhammad, kami tak pernah ajar sihir kepada Muhammad, kami tak pernah ajar syair kepada Muhammad. Wa ma yanbaghi lah, dan tak patut pun Muhammad itu menjadi tukang sihir. Muhammad adalah manusia, Muhammad adalah manusia, basyarum mislukum, dia makan, dia minum dan sebagainya. Nabi kata, wa innakum takhtasimuna ilayya, sebagai ketua negara, Nabi memimpin Madinah pada waktu itu, innakum takhtasimuna ilayya, kamu bertelingkah sama-sama kamu mengadukan kepada aku. Manusia tuan-tuan, manusia. Tuan-tuan, gambar tentang generasi sahabat tuan-tuan, mereka manusia yang kadang-kadang ada perselisihan dan sebagainya. Nabi kata innakum takhtasimuna ilayya, kamu bergaduh sama-sama kamu, takhasama, kamu bergaduh, kamu tak bersetuju sama-sama kamu ada masalah di antara kamu, tapi kamu adukan kepada aku, kamu bawa di hadapan aku. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhanu bihujjatihi min ba'd, mungkin ada di kalangan kamu orang yang lidahnya lebih fasih, lidahnya lebih ringan untuk berhujah, maka menyebabkan kawan yang kedua itu tidak dia hujah dia tak kuat. Dan kaedah dalam mahkamah adalah diambil berasaskan kepada hujah. Dia pandai berhujah, mungkin ada orang yang seumpama itu, dia pandai berhujah, tapi dia kata menyebabkan fa'aqdi lahu binahwi ma asma', lalu aku memutuskan di kalangan kamu ini berdasarkan hujah yang aku dengar. Nabi ni tuan-tuan, Nabi yang kita panggil Ar-Rahmatul Muhda, Nabi yang membawa rahmah, dan Nabi yang menjadi sahibul hidayah, Nabi yang membawa hidayah. Nabi ni sebut fa'aqdi lahu binahwi ma asma', aku menyelesaikan, aku berhukum berdasarkan kepada hujah yang aku dengar, berdasarkan hujah yang aku dengar. Lah ni tuan-tuan, celaru orang, kadang-kadang orang mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hidup, Nabi bagi tahu apa tentang dirinya. Nabi hidup, Nabi bagi tahu, kata ada dua orang mai jumpa depan aku, mungkin orang yang lebih fasih berlisan, fasih dalam lisannya itu, orang ni akan berjaya. Apabila ada masalah, okey, Nabi sebut pasal apa? Lalu aku pun akan berhujah, aku akan menyelesaikan, berhukum berdasarkan apa yang aku dengar. Nabi tuan-tuan, Nabi yang hari ni orang dakwa atas nama Nabi macam-macam. Sepanjang Mai tadi ni, hari ni ada 6 kenduri, saya pergi 4 kenduri. Kalau syarat untuk menjadi wakil rakyat tu adalah makan kenduri, hari ni saya cukup lengkap syarat, pergi 4 kenduri. Satu kenduri tu janji kita pergi esok baru nak pergi, tak dan. Jadi tuan-tuan,
main dengan jam apa semua, saya buka balik YouTube, hak lama-lama saya dengar. Macam mana kita nak cuba faham dakwaan-dakwaan pelik ni tuan-tuan? Mengatas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu, kata Melayu ni Bani Qaturah. Nabi bagi tahu, kata tempat pertapakan Islam ni akan jadi di negeri Kedah. Nabi bagi tahu macam-macam kat dia. Hak Nabi cerita mai kat kita, hak diriwayatkan secara sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, aku pun kadang-kadang orang mai duduk mengadu depan aku ni, aku ikut kepada hujah. Hujah siapa yang lebih pandai untuk menyelesaikan, menyatakan hujah, siapa yang lebih logik, aku terima lagu tu. Tuan-tuan, mati dah seorang. Satu orang perempuan 6 tahun lepas, bukan lama, 6-7 tahun lepas, dia buat satu ajaran. Dia mewarisi ajaran itu daripada suami dia. Suami dia mati. Bila suami dia mati, dia kata tak mati sebenarnya suami dia. Suami dia gaib saja. Suami dia terus memimpin. Dia jual nama Nabi ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Divideokan. Video. Masa tu dia gaduh dengan adik ipar dia. Adik kepada suami dia. Gaduh dengan adik ipar dia. Dia buat di kalangan buat director dia, himpun dalam program yang dia panggil Parlimen Roh. Arab jadah sungguh buat ni tuan-tuan. Jual Nabi ni 3 kupang 2 duit. Jual sungguh-sungguh. Pasal apa kita tolak Tok Hashim? Pasal Rasulullah bagi tahu dekat saya, kata kena tolak Tok Hashim. Tok Hashim ni adalah roh jahat. Takkan kita tak mau percaya kat Rasulullah? Allahu Akbar. Jual Nabi. Hak kita duk baca ni tuan-tuan, Nabi kata, aku dengar hujah. Boleh jadi ada orang yang akan berjaya berdasarkan kepandaian dia berhujah. Fa'aqdi lahu binahwi ma asma', aku pun tunaikan, laksanakan hukum berdasarkan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Dia kata, padahal pada waktu itu kalau kebenaran itu duduk di pihak orang lain, maka dia kata barang siapa yang keputusanku menjadikannya di pihak yang menang, padahal sebenarnya kebenaran di pihak lain, sesungguhnya aku telah memotong satu api neraka untuknya. Ya, atas dunia nampak macam dia menang, tapi hakikatnya kerana dia pandai, sebenarnya aku sedang memotong baginya satu kayu daripada kayu-kayu neraka. Aku bagi satu potongan daripada api neraka kepada dia. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hadis ini nak bagi tahu apa? Nabi SAW nak sebut tentang kedahsyatan melakukan satu perkara yang zalim. Termasuklah antara benda yang boleh melakukan kezaliman, kepandaian dalam berhujah. Kebenaran duduk di pihak orang lain, tapi kepandaian untuk berhujah duduk di pihak dia. Kecekapan dia dalam menyusun dan sebagainya, dia akan selesai di dunia. Tapi Nabi kata ada satu lagi, sesungguhnya fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Hak aku putih untuk diri dia tu, sebenarnya aku sedang bagi kepada dia satu potongan daripada api neraka. Tuan-tuan, lalu orang yang duk dakwah hak tu Nabi kata, hak ni Nabi kata, hak tu Nabi suruh dan sebagainya, kita peringatkan kepada mereka tentang kalaulah berhujah dengan hujah yang nampak logik dan Nabi hukum berdasarkan hujah dia pun, Nabi kata aqta'u lahu qit'atan minan nar, aku sedang potong satu potongan daripada api neraka. Maka selayaknya lah orang yang berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama fa akhadha maq'adahu, disediakan baginya satu tempat duduk dalam api neraka kelak. Wal a'yadzu billah. Jadi dua benda tuan-tuan. Satu, Nabi tak sebut tentang hakikat dia. Innama adatu hasrin. Terjemahan dia apa? Hanya saja, tanpa ada hakikat yang lain. Hak ni saja. Satu-satunya hakikat, tak ada benda lain dah. Betul-betul hak ni saja. Ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti mana kamu. Kadang-kadang aku dengar orang bawa mai satu hujah dia lebih logik. Hujah dia lebih, aku pun jatuhkan hukum bagi pihaknya, jatuhkan hukum, menangkan dia. Sebenarnya dia di pihak yang salah. Nabi kata aqta'u qit'atan minan nar. Hakim kalau dia dah laksanakan semua tuntutan tu, dia dengar daripada dua belah pihak, dia timbang kedua-dua belah pihak berdasarkan hujah yang dikemukakan di hadapan dia, dia jatuhkan hukum. Hakim tu selesai.
Hakim tu selesai. Dia tak ada masalah apa, sebab dia berhujah, dia berhukum berdasarkan hujah yang dikemukakan. Dia selesai. Tapi orang tu sebenarnya sedang diberikan potongan api neraka kerana dia mengambil hak orang lain. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, dua hadis yang terakhir. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazal al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusab daman haraman. Nabi SAW bersabda daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, seseorang mukmin akan selalu lapang, fushah. Agama dia akan menjadi agama yang lapang, bukan agama yang dipanggil sebagai agama yang mendatangkan musibah untuk dirinya. Ada orang yang dia beragama, akhirnya agama menjadi musibah kepada dirinya. Itu yang disebut Nabi berdoa dalam doanya, wala taj'alid dunya dan jangan kamu jadikan, ya Allah, Allahumma la taj'al fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kamu jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Ada orang beragama, akhirnya agama menjadi musibah kepadanya kerana dakwah pelik dan sebagainya. Nabi kata, selama mana kamu ikut agama yang sebenar, selama itu kamu akan lapang dalam agama kamu. Malam yusab daman haraman, selama mana dia tak bunuh orang lain. Daman haraman, selama mana dia tidak menumpahkan darah yang haram. Darah yang haram ni maksudnya darah manusia ni ada hurmah, ada kehormatannya yang tersendiri. Kalau kita bunuh manusia lain tanpa hak, tuan-tuan, maka pada ketika itu dia akan beragama dalam keadaan yang cukup sempit selagi mana tidak dilaksanakan hukum kepadanya. Nabi SAW sebut, agama ni selama mana kita tak buat dosa yang cukup besar, iaitulah bunuh orang, maka selama itu kita akan beragama dalam keadaan yang lapang. Beragama dalam keadaan yang lapang itu adalah beragama dengan agama yang benar yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa an Khawlah binti Amir al-Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yawmal qiyamah, rawahu al-Bukhari. Khawlah bin Samir ini adalah isteri kepada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekumpulan lelaki yang menggunakan harta Allah. Harta Allah artinya harta kaum muslimin tanpa benar, maknanya tanpa hak, tanpa dengan syarat dan sebab yang benar, maka pada hari kiamat kelak mereka akan mendapat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini menjadi peringatan umum kepada orang yang menguruskan harta Allah, menguruskan harta awam, menguruskan harta umat ini. Orang yang menguruskan harta umat ini menggunakannya tanpa hak, setiap sen mereka itu akan dihitung, dan akhirnya kalau mereka ternyata menggunakan tanpa hak, tempat mereka dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama, dan mudah-mudahan hadis ini akan menjadi pengajaran kepada hidup kita untuk sudah satu, yang pertama, kita memahami agama ini dengan benar, bahawa dalam beragama ada hak kita dengan Allah dan ada hak kita sesama insan. Yang kedua, sudah tentulah rangkaian hadis-hadis ini menunjukkan tentang kehormatan, tentang kemuliaan hak manusia yang perlu untuk kita hormati. Yang ketiga, melanggarnya artinya kita melakukan dosa besar. 4, dan apabila kita melanggarnya dan mengurusnya dengan cara yang tidak tepat, wal'iyadzubillah, kita akan diberikan ganjaran neraka, balasan neraka yang sudah tentu pedih untuk kita rasainya. Lalu sama kita menjaga agama ini, insya-Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.